Hai, nama saya Nurin Husna binti Samsudin 056294. Nama saya Nur Suhadat binti Muhammad Zulkifli dan nombor matrik saya ialah 055832. Saya Eminul Syuhada binti Muhammad Rosli, nombor matrik 056081. Nama saya Nurul Atira binti Razali, nombor matrik saya 055560. Nama saya Ana Syuhada binti Muhammad Salim, nombor matrik 055783. Assalamualaikum, nama saya Nurul Syukrina binti Isha, nombor matrik saya 055972. Nama saya Masrina binti Muhammad Jamri, nombor matrik 056048. Saya Aina Mardia binti Mak Yusof, nombor matrik 056291. Nama saya Sofia binti Abdul Rahman, nombor matrik 055862. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya bagi kesihatan individu dan masyarakat. Lebih daripada 70,000 artikel ilmiah yang telah membuktikan secara tuntas bahawa perokok dan paparan terhadap asap rokok berbahaya bagi kesihatan masyarakat, dan ini boleh menyebabkan kematian. Oleh itu, pada hari ini, kami akan mengupas dengan lebih terperinci akan artikel isu larangan merokok di tempat awam dengan menekankan prinsip rukun negara iaitu kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO) pada tahun 2011, lebih daripada separuh perokok meninggal diakibatkan oleh penyakit yang berhubungan dengan rokok itu sendiri. Tahukah anda, asap rokok secara tidak langsung telah membunuh sekitar 600,000 orang yang tidak merokok, dengan risiko tertinggi adalah janin, bayi, kanak-kanak, wanita dan wanita hamil di berbagai tempat, khususnya di rumah, tempat kerja dan kawasan umum lain. Ini sekaligus menyebabkan orang sekeliling mereka tidak dapat menghirup udara segar dan bersih. Selain daripada itu, rokok juga boleh menyebabkan berlakunya kebakaran. Ini disebabkan oleh sikap segelintir perokok yang suka membuang puntung rokok yang masih berbarah di merata-rata tempat. Keadaan ini turut menjejaskan alam sekitar kita. Refleksi ini juga adalah untuk menentukan tahap kesedaran masyarakat tentang kesan merokok terhadap kesihatan mereka. Kesan merokok kita boleh lihat dari segi dua jangka masa, satu jangka masa pendek dan satu lagi jangka masa panjang. Okey, bagi jangka masa pendek, kesannya terhadap otak kurangnya pembebasan gas oksigen yang mana disebabkan oleh pembebasan gas karbon monoksida yang terlampau banyak. Okey, akibatnya otak tidak dapat berfungsi dengan baik ataupun tidak dapat berfungsi dengan sepenuhnya. Okey, kedua, kesan terhadap mata. Mata akan jadi berair, radang mata dan boleh mengganggu penglihatan. Seterusnya terhadap hidung, dia akan mengurangkan deria bau. Untuk telinga pula, kadar pengaliran darah akan berkurang yang mana hal ini akan menyebabkan seseorang boleh pekak. Okey, kesannya terhadap mulut pula, nafas akan berbau dan deria rasa akan berkurang dan gigi akan menjadi sedikit kekuningan. Manakala bagi peparuh pula, perokok akan mengalami kesukaran untuk bernafas dan tenaga mereka untuk kekal aktif dan produktif juga akan berkurang. Seterusnya, kesan merokok dalam jangka masa panjang pula. Saya yakin kebanyakan kita tahu tentang perkara ini. Di salah satunya, dia akan menyebabkan penyakit mulut dan gusi. Dan yang paling famous sekali adalah barah peparuh, barah mulut, barah payudara dan sebagainya. Seterusnya, merokok ni boleh menyebabkan sakit jantung, stroke, ulcer, osteoporosis, mandul dan mati pucuk. Jadi sudah terang lagi bersuluhlah bahawa kesan merokok kepada kesihatan akan mengurangkan potensi individu itu sendiri. Kami mendapati bahawa isu merokok di tempat awam ini berpunca daripada faktor sosial, di mana seseorang itu mudah terpengaruh dengan ajakan rakan sebaya. Segelintir masyarakat masih merokok di tempat awam kerana takut dipelekehkan oleh rakan sebaya
kerana terlalu mengikut undang-undang. Selain itu juga faktor persekitaran yang telah menyebabkan perbuatan merokok ini telah menjadi sebahagian daripada budaya yang diterima oleh masyarakat. Hal ini memberi tanggapan kepada para remaja bahawa tabiat merokok ini adalah sesuatu yang baik dan menjadikan naluri ingin mencuba sesuatu yang baru meningkat dalam diri para remaja ini. Seterusnya, pengaruh media masa tidak kurang hebatnya dalam menjadi punca kepada isu ini. Media masa yang berleluasa pada zaman sekarang seperti Instagram, Facebook, YouTube serta rangkaian televisyen, kebanyakannya telah menyiarkan iklan dan cerita yang menggambarkan tentang hero seorang perokok, yang mana ia membawa tanggapan yang salah kepada masyarakat, terutamanya masyarakat yang berada di bawah 18 tahun. Mereka menganggap bahawa orang yang merokok ini dilihat sebagai cool, bergaya serta melambangkan kehebatan seseorang itu, terutamanya lelaki. Secara peribadinya, perbuatan ini telah menangkap mata kami akan sikap masyarakat yang mengagungkan idola mereka yang bersikap tidak sopan di khalayak ramai. Okey, seterusnya, mari kita lihat langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk membantu kerajaan dalam menjayakan perwataan larangan merokok. Pertama sekali, melalui kempen. Contohnya seperti kempen anti merokok yang telah pun ditayangkan dalam pelbagai cara, sama ada melalui siaran iklan di televisyen, radio maupun poster di tempat awam. Kedua, melalui ceramah. Di dalam ceramah tersebut, perlulah dinyatakan tentang bahayanya merokok ataupun faedah kepada orang yang tidak merokok ataupun kebaikan berhenti merokok kepada diri, keluarga dan masyarakat sekeliling daripada bahayanya racun di dalam seputung rokok tersebut. Baiklah, setakat ini kita dapat lihat bahawa merokok tidak hanya mendatangkan mudarat, malahan juga tidak memberikan apa-apa manfaat kepada seseorang individu maupun orang lain. Oleh sebab itu, keputusan yang dibuat oleh kerajaan adalah sangat wajar untuk menguatkuasakan larangan merokok dan telah sah di sisi perundangan kerana bersandarkan Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004. Larangan merokok ini telah dikuatkuasakan pada 1 Januari 2019 dan diikuti dengan penguatkuasaan penuh bermula 1 Januari 2020. Larangan penguatkuasaan oleh kerajaan secara menyeluruh adalah bertujuan untuk menjaga kesihatan dan kepentingan awam. Meskipun ramai perokok yang cuba untuk berselindung di sebalik kata merokok bukanlah satu jenayah, tetapi seperti yang telah dijelaskan dalam perkara 8 iaitu untuk tidak akan melindungi mana-mana tindakan sehingga mengundang kemudaratan kepada pihak lain seperti pesan daripada asap rokok kepada masyarakat sekeliling. Berpandukan prinsip rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang. Seperti yang telah kita ketahui, tabiat merokok sangatlah tidak sopan, lebih-lebih lagi di tempat awam seperti di kedai makan. Sikap tersebut akan mendatangkan ketidakselesaan terhadap orang sekeliling. Keadaan ini bukan sahaja membahayakan, malah ia akan merosakkan imej rakyat Malaysia kepada pelancong luar. Yang mana sebelum ini rakyat Malaysia terkenal dengan budaya sopan dan bertata susila. Sewajarnya setiap individu perlu mengaplikasikan rukun negara yang kelima ini dalam kehidupan kerana ianya penting bagi menjamin kehidupan yang harmoni, penyayang dan saling menghormati antara satu sama lain. Kesimpulannya, isu merokok di tempat awam ini merupakan kegiatan yang sukar dibanteras. Walaupun bahaya merokok amat ketara dan besar pengaruhnya terhadap masyarakat dari segi kesihatan, ekonomi dan sosial, tetapi merokok masih tetap menjadi satu amalan masyarakat yang sukar diatasi pada setiap tahun. Ketahuilah bahawa refleksi jurnal ini telah mengajar kami agar lebih bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara secara umumnya demi kesejahteraan dan keselamatan bersama. Kami berharap agar refleksi ini menjadi rujukan yang bermanfaat kepada masyarakat agar lebih bermotivasi dan berpendidikan. Kami juga menyeru agar masyarakat lebih cakna dan prihatin akan tanggungjawab terhadap kesihatan diri. Hal ini kerana merokok membawa maut.
Berhentilah merokok sebelum anda menyesal di kemudian hari. Sekian, terima kasih.